وأجمل من كلام طرقت عيني وأكمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan kuliah Maghrib Misbahul Absar Jamaah Masjid Al-Firdaus dan para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita sampai pada bahagian yang ke-10, iaitu bolehkah umat berkumpul untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah syarat menegahnya atau ianya sesuatu yang dilarang dalam agama untuk berbuat demikian? Maka dalam sesi ini kita akan mendengar beberapa nas-nas yang menggalakkan sebenarnya. Sebagaimana kita maklum bahawa telah berlalu 9 bahagian daripada bahagian yang kita bicarakan, maka ke-9 itu tidak ada satu pun daripada ayat Quran hadis mencemoh, menghina, melarang perjumpaan atau perkumpulan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah yang kita dapat adalah ayat-ayat umum, hadis-hadis secara umum menggalakkan untuk kita berbuat demikian. Yang hanya kita jumpa kata-kata orang yang menegahnya, mengatakan bid'ah adalah daripada sumber-sumber yang kita selidiki, bukan datang daripada ahli sunnah wal jamaah. Ia datang daripada kaum Najdiyah atau Khawarij, yang penting keluar daripada lingkaran ahli sunnah wal jamaah, yang tumbuh daripada luar pagar ahli sunnah wal jamaah, yang disebut oleh Dr. Ali Jumaah sebagai nabitah. Nabitah artinya cendawan-cendawan atau tumbuhan-tumbuhan yang keluar tanpa sanad yang bersambungan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia bersambungan, ia adalah pekarangan. Tapi kalau dia tak bersambungan di luar pagar, itu namanya nabitah. Maka pendapat-pendapat yang mengatakan bid'ah atau batil dan sebagainya didapati semuanya bersumber daripada nabitah atau kaum yang dikenal sebagai Najdiyah. Baik, di manakah yang dikatakan dibolehkan kita umat bila-bila masa, bila-bila waktu berkumpul mengingati Rasulullah SAW? Adakah di sana galakkan atau di sana ada larangan? Baik, yang dikatakan larangan itu kalaulah perkumpulan hadis Nabi SAW, perkumpulan untuk mengingati Nabi SAW dianggap sunnah, dianggap fardu, dianggap wajib, ini perintah Allah atau sunnah Nabi, itu baru dikatakan batilah, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi kalau perkumpulan itu datang daripada jiwa raga sendiri kerana ingin mengambil contoh tauladan yang baik untuk mengasah kecintaan kepada umat, maka itu digalakkan. Dia bukan sesuatu yang dikatakan masyru', tapi sesuatu yang dikatakan marghub. Tidaklah ia yang disuruh oleh syarak, tetapi yang digalakkan oleh syarak. Jadi bab ini kita sedang berbincang mengenai. Baik, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ia datang daripada ayat Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Kita boleh rujuk dekat tafsiran ayat tu. Maka ada cerita kisah berlaku di mana Rasulullah dilaporkan oleh setengah para sahabat, ada ahli sufah suka duduk bersama-sama, suka duduk berzikir, mengingati Allah siang dan malam tanpa izin Rasulullah, tanpa suruhan daripada Rasulullah. Inisiatif mereka sendiri. Mereka lakukan demikian, mereka berkumpul berzikir tanpa izin Nabi, atas inisiatif diri sendiri.
dilaporkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sendiri datang, berjumpa dengan mereka semua ahli sufah, menanyakan kepada mereka dalam hadis sahih riwayat Nasa'i. Dia katakan, Rasulullah bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kamu semua duduk berkumpul? Nabi tanya. Nabi tak suruh buat ni semua. Qalu jalasna nadu Allah wa nahmaduhu ala ma hadana li dinihi wa manna alaina bik. Tengok jawapan orang. Ini jawapan ahli sunnah. Kami duduk hanya untuk berdoa pada Allah dan memujinya atas apa yang telah dihidayahkan kepada kami untuk agamanya, dan apa yang Allah berikan ke atas kami denganmu. Ini jawapan ahli suffah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ma ajlasakum illa dhalik. Qalu Allahumma ajlasana illa dhalik. Apakah itu sahaja yang menyebabkan kamu berkumpul? Tak ada benda lain? Maka mereka menjawab, ya, itu sahaja yang kami berkumpul, tak ada perkara lain. Qala amma inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum. Aku ini sekarang tak meninggalkan apa-apa tuhmah bagi kamu. Tak tinggalkan apa-apa tuhmah. Wa innama atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, aku tak meninggalkan apa-apa tuhmah atau cemuhan pada perbuatan kamu. Kalau itu saja niat kamu, sesungguhnya Jibril datang memberitahu kepada aku bahawa Allah bangga dengan kamu, dengan para malaikatnya. Masya Allah, ahli sufah di-endorse oleh Nabi. Kita nak ambil hadis ni daripada perkataan yang dijawab. Ada dua sebab kenapa mereka duduk berkumpul. Satu, bersyukur pada Allah atas nikmat hidayahnya. Yang kedua, wa manna alaina bika. Ini penting ni, dalil ni. Beliau berkumpul kerana Rasulullah. Ahli sufah dah jawab begitu, maknanya sepanjang waktu itu sampai hari kiamat orang akan duduk mengenang Rasulullah SAW. Berkumpulan untuk mengingati Rasulullah akan terus menerus, tak akan putus. Kerana jawapan ahli sufah, Rasulullah endorse. Berkumpul kerana Allah, berzikir, mengujinya, dan juga berterima kasih kepada Allah kerana memberi Nabi Muhammad kepada kita. Allah telah memberi Nabi Muhammad kepada kita sehingga kita menjadi khaira ummah, kita terlantik menjadi sebaik-baik umat. Maka kita gembira berkumpul. Mereka berkumpul memuji Allah dan kerana bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah asas boleh berkumpul kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah adalah kiriman Allah kepada umat. Maka daripada hadis ni adalah sumber maulid, sumber perjumpaan semua orang-orang yang berkumpul. Maka man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti ahli sufah maka tergolong daripada golongan fasbir nafsaka, ya Rasulullah, sabarkan dirimu dengan golongan yang berzikir pada Allah siang dan malam, iaitu ahli sufah. Ada ayat yang memuji ahli sufah dan minta Rasulullah bersabar dengan ahli sufah kerana Allah puji mereka. Baca ayat tu sampai habis. Allah memuji ahli sufah. Dengan sebab itulah sampai hari bila-bila diperbolehkan kita duduk bersama orang-orang yang mengingati Rasulullah dalam sempurna konteks berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah nas atau sahih, hadis sahih daripada Imam Nasa'i, dan dia adalah daripada ayat Quran yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadwi wal ashi. Itu surah Kahfi ayat 28. Seterusnya ada lagi peristiwa yang berlaku di mana kegembiraan orang-orang Madinah dengan kedatangan Rasulullah di Madinah menjadikan mereka ini bersukaria sehingga berpukul gendang. Mereka berpukul gendang kerana gembira dengan Nabi SAW. Dan Nabi melihat peristiwa ni, Nabi tak menegur. Nabi diamanahkan kalau ada benda salah, memuji-muji dirinya atau membesarkan dirinya, maka dia akan tegur kalau perkara itu salah. Tapi Nabi tak tegur, maknanya benda itu boleh. Sebab itu banyak para sahabat memuji Nabi, melambung-lambung, tak apa-apa, asalkan pujian yang lambung tu dalam dasar konteks yang Rasulullah ni makhluk, hamba Allah, pesuruhnya, dah tak lebih pada tu. Yang disebutkan lambung itu adalah keinginan yang kuat, bukan melambung tu luar daripada batas.
dalam batas-batas yang beliau itu adalah makhluk Allah. Sebab ada juga orang-orang yang cuba nak memuji Nabi hingga mengatakan Nabi ni special, luar biasa, ada kaitan dengan Allah, bersambung dengan Allah. Itu ditolak. Nabi adalah sebahagian daripada Allah. Sekiranya ada golongan yang mengatakan Nabi itu adalah sebahagian daripada Allah, roh Allah atau cahaya Allah, yang Allah punya cahaya turun ke bumi, itu ditolak ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu berkait dengan Tuhan. Maka kita mengatakan Nabi Muhammad tetap makhluk, memang ada istimewa dalam cahayanya, dirinya, tapi semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak berkait dengan Allah langsung daripada zatnya. Maka puji-pujian seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat, Ka'ab bin Zuhair, seperti Hasan bin Sabit, semua tak melanggar etika sebagai Muslim yang sejati. Maka peristiwa ini berlaku dan ada dalam Sahih Muslim riwayat Imam Ahmad wa isnaduhu sahih ala syart Muslim. Baik, hadisnya berbunyi kanatul habsya yazfinuna baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan yarqusun, wa yarqusuna wa yaquluna Muhammadun abdun salih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun qalu Muhammadun abdun salih. Fa aqarra ala dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila dalam sempurnanya datang di Madinah, maka orang-orang Habsyah, Ethiopia, orang berkulit hitam, bergembira, memukul-mukul gendang. Ada riwayat mengatakan ini berlaku pada hari raya. Tapi kita tak ambil dasar hari raya atau tidak. Yang penting Rasulullah tegur atau tidak perbuatan mereka. Mereka berpukul gendang, menyanyi-nyanyi dalam bahasa mereka, bahasa Ethiopia. Maka Rasulullah menanyakan para sahabat yang terdekat apa yang mereka cakap tu ketika mereka menyanyi, apa yang mereka berkata-kata. Maka mereka menafsirkan, mereka mengatakan Muhammadun abdun salih, Muhammad adalah hamba yang salih, memuji Nabi. Maka bergendang-gendang mereka mengatakan Muhammadun abdun salih, Muhammadun abdun salih. Ramai orang tengok, melihat satu pesta. Dan Aisyah pernah sembunyi kat belakang bahu Nabi mendengarkan mereka. Jadi peristiwa itu berlaku. Falamma ra'ahum fi tilkal halah lam yunkir alaihim wa aqarrahum ala dhalik. Bila Rasulullah nampak dan dengar dan tahu apa lirik bacaan mereka, iaitu Muhammadun abdun salih, Rasulullah tidak menegur mereka. Dan termasuk hadis takrir, hadis yang Rasulullah diam, yang boleh kita amalkan dan boleh kita tinggalkan. Semua hadis takrir, ada pilihan umat, nak buat boleh, tak nak buat boleh. Jadi dalam berhimpunan mengingati Rasulullah, membaca qasidah, termasuk hadis takrir, hadis yang Rasulullah diam, Rasulullah tak menegur. Katanya kalau perkara itu salah, Rasulullah dah tegur terang-terang perkara itu tak salah. Malah perkara itu termasuk hal-hal yang membolehkan, membolehkan kita berhimpun mana-mana waktu, mana-mana masa kita berkumpul, mendengar tentang ciri-ciri Rasulullah, kisah Rasulullah, berkasidah, adalah dibolehkan dalam syarak. Tidak ada tegahan langsung. Kalaulah ada tegahan, Rasulullah dah tegah orang-orang Ethiopia atau orang-orang Habsyah melakukan demikian. Dan Rasulullah akan menegur ahli suffah, duduk berkumpul berzikir pada Allah, dan sambil mengatakan kalau untuk berzikir pada Allah boleh, tapi kalau nak bersyukur pada Allah atas pemberian Allah kepada kamu, iaitu diriku kepada kamu, itu tak boleh. Rasulullah akan tegur. Tapi Rasulullah mengatakan, adakah itu saja niat kamu? Maka itu saja niat kami. Maka aku tidak tinggalkan tohmah, aku tidak tinggalkan celaan, kerana Jibril turun kepadaku memberitahu bahawa Allah bangga dengan kamu. Masya Allah. Jadi masukkanlah diri kita di kalangan orang-orang yang Allah bangga dengan para malaikatnya, iaitu hadir pada majlis-majlis maulid, di mana tidak akan hadir kaum Najdiyah, tidak akan hadir kaum munafikun, tidak akan hadir orang-orang yang hatinya keras, tidak ada nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memilih antara hamba-hambanya siapa yang boleh berkumpul untuk mengingati kekasihnya dan siapa yang tak diizinkan dengan dikeraskan hati mereka. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang lembut hatinya. Para sahabat hadir banyak peperangan, lebih kurang 74 peperangan, tapi hati mereka tak menjadi keras. Itu anehnya. Patut orang yang menghadir banyak peperangan, hati mereka menjadi keras, tapi para sahabat tak menjadi keras. Kenapa?
mereka selalu berqasidah, mereka selalu bersyair, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, hati mereka menjadi lembut. Ini unik dia. Ini uniknya berzikir, mengingati Allah SWT, berqasaid, berqasidah, bernasyid, memuji Nabi SAW, melembutkan hati kita, kerana ia ada nur dalam hati sehingga kita mencintai Nabi lebih pada diri kita sendiri. Jadi sedikit daripada apa yang saya bawakan di sini, insya-Allah memberitahu kita bahawa umat berkumpul mengingati Rasulullah, tidak ada tohmah, tidak ada celaan, diperbolehkan. Insya-Allah pada masa-masa berikut kita akan sambung dengan bahagian 11 yang hari ini berhimpunnya umat Islam tanpa waktu dan tarikh, bila-bila masa diperbolehkan. InsyaAllah bahagian ke-11 topiknya, bolehkah kita menetapkan satu waktu, menjadikan semacam Aid, semacam perayaan? Apakah dia salah, apakah dia bid'ah? Dengarkan insya-Allah pada bahagian yang ke-11, apakah syarak membolehkan kita buat demikian. Sampai di sini dahulu, insya-Allah kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.